Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Zainal Najla binti Muhammad Azrul daripada kelas 2 Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Qatrina binti Syahrudin dari kelas 2 Irsyad. Pada hari ini kami berdua akan membentangkan bab 6 iaitu asid dan alkali. Seperti mana yang kita tahu, bab ini sudah kita pelajari semasa berada di sekolah rendah. Dan bahan-bahan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian juga mempunyai sifat asid dan alkali. Pertama sekali pada hari ini saya akan menerangkan tentang maksud asid dan juga alkali. Asid ini berasal daripada perkataan Latin iaitu acidus yang bermaksud masam. Alkali pula berasal daripada perkataan bahasa Arab alqali yang bermaksud abu tumbuhan. Seterusnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat asid dan juga alkali. Nilai pH bagi asid adalah kurang daripada 7 iaitu 1 hingga 6. Manakala bagi alkali, nilai pH-nya lebih daripada 7 iaitu 8 hingga 14. Asid berasa masam, manakala alkali pula berasa pahit. Kedua-dua asid dan alkali ini mempunyai sifat mengakis jika pekat. Asid menukarkan kertas litmus biru kepada merah, manakala alkali menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Asid bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen, manakala alkali tidak bertindak balas dengan logam. Tapi kawan-kawan perlu ingat bahawa asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bahan berasid dan alkali. Bahan yang mengandungi asid dikenali sebagai bahan berasid, manakala bahan yang mengandungi alkali pula dikenali sebagai bahan beralkali. Contoh-contoh bagi bahan berasid adalah jus lemon. Contoh-contoh bagi bahan beralkali pula adalah sabun dan juga ubat gigi. Sifat bahan yang berbeza dapat ditentukan menggunakan penunjuk yang sesuai. Penunjuk ialah sejenis pewarna atau campuran beberapa jenis pewarna yang berubah warna mengikut bahan yang diuji. Perubahan warna yang dapat diperhatikan dapat ditentukan sama ada sesuatu bahan itu bersifat alkali, neutral ataupun asid. Berikut merupakan beberapa penunjuk yang digunakan untuk menentukan sama ada sifat sesuatu bahan itu asid, neutral ataupun alkali. Yang pertama kita dapat phenolphthalein, yang kedua penunjuk semester, yang ketiga metil jingga, yang keempat kertas litmus biru dan yang terakhir kertas litmus merah. Skala pH digunakan untuk menunjukkan kekuatan suatu asid atau alkali. Julat nilai pH adalah antara 0 hingga 14. Nilai pH bagi sifat asid adalah kurang daripada 7 iaitu 0 hingga 6. Manakala nilai pH bagi sifat alkali pula ialah lebih daripada 7 iaitu 8 hingga 14. Bagi bahan yang bersifat neutral, nilai pH-nya adalah 7. Hubungan kekuatan asid dan alkali dengan nilai pH adalah semakin rendah nilai pH, semakin tinggi kekuatan asid, semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi kekuatan alkali. Asid dan alkali banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Jadi, misalnya contoh-contoh kegunaan asid dalam kehidupan seharian kita ialah asid karbonik yang digunakan dalam minuman bergas, asid sulfurik yang digunakan dalam bateri kereta dan juga cuka yang digunakan dalam jeruk. Bagi contoh-contoh kegunaan alkali dalam kehidupan kita pula adalah kalium hidroksida yang digunakan dalam sabun, amonia yang digunakan dalam baja dan natrium hidroksida yang digunakan dalam deterjen. Sekarang saya akan serahkan kepada Nada untuk menerangkan tentang bab 6.2 iaitu peneutralan. Peneutralan ialah tindak balas asid dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air. Kata mudah bagi peradaan peneutralan ialah asid plus dengan alkali akan menghasilkan garam dan air. Semasa peneutralan, asid akan hilang keasidan dan alkali akan hilang kealkalian. Contoh peneutralan ialah
asid karbonik dengan kalium hidroksida bila dicampurkan garam yang dihasilkan ialah kalium karbonat. Kaedah untuk menjalankan peneutralan ialah pentitratan. Peneutralan yang sempurna akan berlaku pada takat akhir. Pada takat akhir, asid akan dineutralkan oleh alkali dan campuran itu akan mempunyai nilai pH 7. Contoh aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Dalam bidang pertanian, tanah yang beralkali akan dineutralkan oleh kompos. Dan dalam bidang industri pula, gas sulfur dioksida ataupun gas yang berasid dari kilang akan dineutralkan oleh kapur sebelum dibebaskan ke udara. Last sekali, dalam bidang perubatan pula, sengatan tebual akan dineutralkan oleh cuka. Sebab apa? Sebab sengatan tebual merupakan alkali. Okey. Mari saya tunjukkan tindak balas asid dengan alkali. Okey. Mari saya tunjukkan macam mana asid dengan alkali bertindak balas. Okey. Saya dah masukkan air. Mula kita masukkan sedikit cuka. Okey, lepas tu saya akan masukkan sedikit lagi. Lepas tu saya akan masukkan soda bikarbonat. Tak jadi, kita masukkan lagi. Dah jadi, dia akan meletus. Dah siap. Okey, tadi kita dah tengok macam mana buih-buih udara keluar daripada gunung berapi ni. Okay. Ini saya terangkan macam mana buih-buih keluar daripada gunung berapi ni. First sekali, soda bikarbonat dia akan tindak balas dengan cuka dan menghasilkan buih-buih udara yang mengandungi karbon dioksida. Okay, kaedah ini juga boleh digunakan dalam kehidupan seharian, iaitu dia akan menyelesaikan masalah apabila sinki kita tersumbat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian itu sahaja daripada kami hari ini. Hal ilmu yang kami sampaikan ini dapat dimanfaatkan oleh rakan-rakan. Last sekali, make sure to like and subscribe.